Cikgu tengah tekan button record untuk kawan-kawan kamu yang tak dapat masuk. Okey. So kita teruskan. Okay, next. Ini adalah contoh yang pertama. So tajuk hari ni apa dia? Pembiasan cahaya. Okey, pembiasan cahaya ni kamu kena faham cahaya bergerak dari dua kawasan berbeza ke tumpatan. Mesti ada dua perkataan. Mesti ingat perkataan bergerak, cahaya bergerak dari kawasan yang berbeza ke tumpatan. Okey, beza ketempatan ni sama ada lebih tumpat ataupun kurang tumpat. Senang faham, kita kata kalau berat, lebih tumpat. Sains dia tak kata berat, lebih tumpat. Bergerak dari kawasan lebih atau kurang tumpat. Okay, kita tengok contoh yang pertama kat sini. Cahaya dari sini, dari nombor 1 ni. Dari kawasan kaca. Cikgu nak tanya, kaca ni berat ke ringan kalau nak banding dengan udara? Berat. Bila kaca lebih berat, dia lebih ke kurang tumpat? Lebih. So, kita tulis sikit kat sini, lebih tumpat. So, cahaya dari kawasan lebih tumpat, dia pi ke udara. Ni, yang ni yang kedua, udara. So, udara berat ke ringan banding dengan kaca? Ringan. Ringan. Bila ringan, dia lebih ke kurang tumpat? Kurang. So, yang kedua ni kurang tumpat. Pembiasan ni kamu kena faham bila udara dari kawasan lebih tumpat ke kurang tumpat, garisan ni menjauhi. Tengok kat sini. Menjauhi garis normal. Okay, tengok nah. Garisan ni cahaya. Cahaya ni dia bergerak dari sini. Dia tak boleh lurus. Tak boleh lurus. Salah. Dia terpesong menjauhi garis normal. Ni betul. Jauh. Yang ni adalah garis normal ni. Yang titik-titik ni garis normal. Yang ni, yang titik-titik ni adalah garis normal. So, bila dia terkeluar, dia pergi jauh. Sebab dia ke kawasan yang kurang tumpat. Setakat tu boleh faham tak? Boleh. Boleh. Cikgu ulang lagi sekali. Kaca lebih tumpat. Cikgu dengar macam ada orang nak masuk. Saya cikgu Amy. Okey, bila dia keluar, dia tak boleh straight. Dia pergi jauh daripada garis normal. Sebab yang ni kurang tumpat. Okay, sekejap. Okey, contoh yang kedua. Boleh nampak contoh yang kedua? Boleh nampak tak? Boleh. Okey. Boleh cikgu. Okay, kita tengok. Contoh yang kedua ni, dia cahaya tu dari mana? Dari kaca pi ke udara ke kaca? Udara, cahaya dari mana? Cikgu tanya. Cahaya dari udara. Okay, good. So, cikgu tulis nombor. Dari udara nombor 1, dia pi ke kaca. Okay. So, udara lebih tumpat ke kaca yang lebih tumpat? Kaca lebih tumpat. Okay, so tulis kat sini kaca lebih tumpat. Okay. Tengok, bila udara ni masuk, cahaya ni masuk ni, garisan straight ni, bila dia masuk kawasan yang berbeza dari udara main kaca, dia tak boleh lurus. Salah, tak boleh lurus. So, sama ada dia main dekat dengan garis normal ataupun dia pergi jauh dengan garis normal. Ni, yang garis titik-titik ni adalah garis normal. So, ada dua pilihan. Dia nak main dekat ke nak pergi jauh. Tapi, kamu tengok dekat dalam ni,
sinar cahaya membias ke arah. Maksudnya dia pergi dekat. Okay, dia pergi dekat dengan garis normal. Kerana dia bergerak dari medium kurang tumpat ke lebih tumpat. Sebab dia masuk kawasan yang lebih tumpat. Okay. Bila mai ke kawasan lebih tumpat, dia mai dekat. Dia mai dekat. Kalau kamu lukis garisan tu, cahaya tu pergi jauh kot sini. Ni pun salah. Ni garisan asal, dia tak boleh lurus. Bila dia masuk kawasan berbeza, dia akan terbias. Kalau kamu buat dia jauh dari garis normal, salah. Kamu buat dia garisan biru ni mendekati garis normal, hak titik ni garis normal, yang ni adalah betul. Kenapa dia main dekat? Sebab kaca tu lebih tumpat. Boleh faham tak? Sekali kita buat soalan. Setakat lo boleh faham tak? Boleh. Okay, good. Boleh. Okay, ni adalah contoh yang ketiga. Udara dengan kaca, sama tak ketumpatan? Tak sama. Tapi Tak pasal apa sama. garis dia lurus? Tengok dari arah Tadi samping. kita kata bila masuk dua kawasan berbeza, cahaya tu kena mendekati atau menjauhi garis normal. Tapi yang ni awak dia tak bengkok pun, lurus je. Kenapa? Sebab cahaya dibiaskan pada sudut 90 Good. Ni darjah. ada jawapan dia. Sinar cahaya dari udara bergerak lurus apabila dibiaskan pada sudut 90 darjah. Kalau kita tuju straight macam ni, dia lurus. Yang slide tadi, sebab kita suluh dari sisi, bengkok. Slide sekarang kita tuju dari atas, lurus. So garisan dia tak akan terbias, dia akan lurus. Okey. Ini adalah contoh fenomena dalam kehidupan seharian kita. Penyeduh minuman kelihatan bengkok. Bagi perhatian sebab jawapan ni sekejap ada latihan dan kamu kena jawab. Okay, kenapa bengkok? Fenomena yang berlaku disebabkan pembiasan, iaitu perubahan kelajuan cahaya apabila melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Yang cikgu garis dan bulatkan ni adalah jawapan-jawapan yang kamu akan guna dalam kuis sebentar lagi. Okey. Penyeduh minuman straw bengkok sebab terbias. Kenapa terbias? Sebab cahaya berubah kelajuan. Dekat udara dia laju. Masuk dalam cahaya, dalam air, dia bergerak perlahan. Sebab dia dua medium berbeza. Udara dan air. Berbeza ketumpatan. Boleh faham setakat tu? Boleh. Good. Okay, ni contoh yang kedua. Okay, kolam renang. Kita nampak dia cetek daripada kedalaman sebenar disebabkan pembiasan melalui dua medium berbeza. Okay, medium berbeza iaitu air dan udara. Okay, kita tengok ni. Dia kata udara kurang tumpat. Kenapa udara kurang tumpat? Sebab kita tahu dia lebih ringan. Tapi sains tak panggil ringan, kita kata kurang tumpat daripada air. Oleh itu apabila sinar cahaya menuju dari udara ke air, sinar cahaya dibiaskan. Ini nak sebut perkataan pembiasan saja. Okay, dan membengkok. Yang kita buat garisan tadi. Okay. Mata kita melihat imej dalam keadaan lurus menyebabkan kedudukan dasar kolam kelihatan seolah-olah lebih cetek. Betul tak? Bila kamu pergi kolam renang, kamu rasa macam cetek. Bila kamu masuk, rupanya air dia terlalu dalam. Betul ke salah? Betul. Kenapa kita nampak dia cetek? Sebab pembiasan cahaya. Kita berada di udara mata kita. Tapi bila cahaya tu masuk ke dalam air, dia dibiaskan. Kita nampak lebih cetek. Okey, bersedia untuk uji minda 1 tak? Okey, kamu buka kelas point app. Masukkan kod ni 44005. Masukkan nama kamu. Boleh masuk tak? Buka kelas point app. Dah Saya masuk masuk tak? dia tadi, cikgu. Bagusnya.
Okey, kawan-kawan lain macam mana? Ada 6 orang dah masuk. Dah cikgu. Okey, masukkan nama Dah, kamu. cikgu. Kod 44005. Okey. Okey nah, cikgu on quiz. Boleh dengar lagu tak? Tak dengar lagu. Ha, sekarang? Tak dengar. Ada dengar sikit. Okey, tunggu saya akan ada gambar yang kamu kena lukis sikit. Keluar tak gambar tu? Tak tu, tak keluar pun. Ada je. Ada. Dekat kelas point app tau, sepatutnya ada gambar. Dah cikgu. Dah keluar. Ha, okey dah keluar. Okey, sila lukis. Okey, cikgu bagi lebih kurang 2 minit untuk kamu cuba. Dia suruh lukis garisan cahaya daripada kaca masuk ke udara. Kamu kena fikir, kaca dengan udara yang mana lebih tumpat? Kalau lebih tumpat, garisan tu mendekati garis normal. Boleh lukis tak? Boleh cikgu. Ha, cuba buat garisan. Cikgu tengah tunggu. Seorang pun tak hantar ni. Cikgu. Ya. Saya dah hantar dah. Okey. Tapi macam tak keluar je kat cikgu punya ni. Ya. Ke internet saya lambat Lambat kot. Tak apa cikgu tunggu. Siapa Okey, lagi cikgu. dah hantar? Seorang je. Sekejap lah. Kita tunggu Sat. Yang lain boleh jawab tak? Boleh. Dah hantar ke belum? Hantar dah cikgu. Okey. Awak tak keluar no? Tak tahu lah. Ha, kamu kena tengok kalau dia mendekati garis. Cikgu. Dah, okey. Tengok. Cikgu close submission lah. Kalau ikut ni ada 3 orang yang dah hantar. Okay, good. Alhamdulillah. Ni ada jawapan. Kamu boleh nampak tak dekat skrin Google Meet? Nampak? Okay. Nampak cikgu? So kita tengok Mariam Satusina jawab menjauhi garis normal. Faiz jawab agak menjauhi. Fazana jawab pun macam menjauhi. Nampak macam lurus. Aziz Zaki jawab macam lurus. Danish Ryan jawab mendekati garis normal. So, kita tengok jawapan. Okay, bila garis normal tu yang putus-putus tu kan? Okay. Sekejap. Okay, saya ada nama lagi. Okay, ni soalan dia yang asal. Tengok jawapan. Haziq Zaki. Cikgu korang setuju tapi cubaan yang baik. Dia nampak lebih kurang macam lurus. Tak boleh. Bila dia masuk dua medium yang berbeza. So kita tengok ni. Bongkah kaca 1, udara 2. So udara lebih ringan, dia kurang tumpat. Sepatutnya dia mendekati ke menjauhi? Mendekati.
Seorang jawab mendekati. Sepatutnya mendekati ke menjauhi? Bila kurang tumpat. Mendekati. Okey, kita Menjauhi. sepatutnya mendekati ke menjauhi? Menjauhi. Menjauhi. Okey, Menjauhi. buku teks kalau kamu buka ada di muka surat 234. 234. Sepatutnya muka surat 234 rajah 8.15. Bila kurang tumpat sepatutnya menjauhi. So jawapan Haziq Zaki ni cikgu tengok macam lurus. So cikgu tak terima. Okay, cuba lagi tak apa. Okay, next. Jawapan siapa ni? Irwan Faiz. Okay, kita tengok. Ni sepatutnya lurus tapi dia macam menjauhi sikit. Menjauhi sikit. Sepatutnya kamu lukis jauh lagi, bagi dia jauh lagi. Menjauhi lagi. Okay, boleh cuba lagi. Okay, next. Fazana. Fazana ni nampak. Sebab ni sepatutnya ni garis lurus. Ni garis yang asal. Tapi dia jauh sikit. So cikgu boleh terima lah. Okay, sepatutnya menjauhi. Okay, ni siapa dia? Mariam. Okay, kita tengok. Yang ni kamu tahu garis putus-putus ni adalah garis normal. Garis normal boleh faham? Boleh. Boleh. Garis normal tu bila dia tepi dekat titik ni, terus buat garisan. Okey. Ni yang Mariam jawab ni paling tepat lah cikgu rasa. Kita tengok. Ni garis yang asal. Yang ni garisan yang asal. Ini yang asal. So bila Mariam jawab, dia menjauhi. Dia menjauhi. So yang ni betul. Okay, tahniah. Okay, next. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, yang ni Danish Ryan. Danish Ryan dia jawab ke mana? Okay, yang ni garisan asal dia. Yang dia lukis menjauhi ke mendekati garis normal? Mendekati. Yang ni mendekati. So cuba lagi. Kalau mendekati mesti kawasan yang lebih tumpat. Okay, so cuba lagi. Tapi sebab udara ni dia kurang tumpat. Bila kurang tumpat, garisan dia kena menjauhi garis normal. Garis normal senang je. Kamu tengok bila cahaya tu mai kat sini, terus ambil pembaris, buat garisan lurus. Garisan lurus. Dekat mana cahaya tu mai dan bertemu dengan dua medium berbeza tu. Boleh faham? Boleh. Good. Boleh. Okay. Ni soalan tadilah. Okay, sekarang kita ada soalan yang kedua. Cuba buat tengok. Lagi sekali. Lagi sekali. Soalan lain ni. Lukis lagi sekali. Okay, good. Aziz Zaki dah hantar. Okay, yang kedua Faiz. Dah hantar Irwan Faiz. Okay, next. Siapa lagi? Mariam, satu Sina. Okay, lagi siapa lagi? Okay, good. Danish Ryan dan juga Mashita dah hantar. Lagi. Okay, cuba tengok air tu dia lebih tumpat ke kurang tumpat? Lebih tumpat. Kurang.
Okey, cikgu close submission Okey, Hafiz Haikal pun dah hantar. Okey. Kita tengok Haziq Zaki dulu. Okey, first kali kita tengok udara dengan air. So air ni dari udara lah. Kenapa dari udara? Sebab anak panah dia dari udara. So dia ke air. So air lebih ke kurang tumpat? Lebih. Lebih tumpat. So bila kita bincang pembiasan, bila lebih tumpat dia menjauhi ke mendekati garis normal? Mendekati. Good. Okey. Mendekati. Kamu boleh nampak ke perkataan yang cikgu tulis ni? Boleh. Okay, Boleh. Nampak? kita tengok. Yang ni garisan asal dia. Okay, kalau cikgu lukis garisan asal macam tu. Okay. Kemudian Haziq Zaki lukis yang ni. So dia terbias mendekati garis normal. So jawapan dia betul. Tahniah. Next. Mariam. Asal betul ke salah? Salah. Okay, kita tengok yang ni garisan asal dia. Kalau buat garisan, ni asal. Kan? Nampak macam lurus kan? So cuba lagi. Okay, ni siapa ni? Hafiz Haikal. Betul ke salah? Salah. Nampak macam lurus kan? Sama. Sampai bawah dia lagi jauh. Macam menjauhi. Cuba lagi. Next. Masyitah. Okay, kita tengok. Garisan dia mendekati ke menjauhi ni? Menjauhi. Macam nak menjauhi, macam nak mendekati, macam lurus kan? So, kena cuba lagi sekali nah. Okay, ni siapa dia? Danish Ryan. Okay, betul ke salah Betul. Hak ni Betul. Oh, kali ni dia betul. Hebat tahniah. Okay, kenapa betul kita tengok. Ni garisan asal. Ini garisan asal. Tak boleh lukis lurus sebab udara, cahaya lalu dua medium berbeza. Dari udara dia ke air. So dia tak boleh lurus. Dia kena bengkok. Bengkok sama ada menjauhi garis normal atau mendekati. So Danish Ryan jawab mendekati. Tapi mesti ada anak panah nak tunjuk cahaya tu bergerak dari atas masuk ke bawah. Mesti ada anak panah. So Danish Ryan lukis mendekati. Betul. Kenapa mendekati? Sebab air. Sebab air apa? Lebih tumpat. Lebih tumpat dari, kena ada ayat, dari udara. Okey. Semua mesti tahu sebab macam latihan ni dia dah lukis siap-siap garis normal. Kalau garis normal ni tak ada, kamu pi saja kat sini. Bila cahaya tu sentuh dua permukaan yang berbeza ni, terus buat satu garis normal. Garis lurus. Boleh faham setakat tu? Boleh. Okay, good. Boleh. Irwan Faiz, seorang lagi. Betul ke salah? Salah. Cuba lagi. Cuba Tapi dia ada nak panah, kira okey lah tu. Tapi garisan tu kurang tepat. Dia kena mendekati. Maksudnya kena lukis bagi dekat macam tu. Mai dekat dengan garis normal. Dia kena mai dekat dengan garis normal. Rapat. Sebab air lebih tumpat. Okay, next. Okay, uji minda 2. Yang ni kita buat sama-sama. Tengok dari udara ke mana? Kaca. Okey, gelas. So kaca lebih ke kurang tumpat? Lebih tumpat. Okay, bila kaca lebih tumpat, so garisan tu mendekati ke menjauhi garis normal? Mendekati. Good. Mendekati garis normal. Dekat gambar tu ada tak gambar garis normal? Tak ada. Tak ada. So cikgu Ada. kata, tengok anak panah ni, dia buat tuju ke sini. So ambil titik ni, ambil pembaris satu, buat
garis lurus ataupun garis putus-putus. So ini adalah garis normal. Normal. Okey, so kita lukis. Betul tak kalau cikgu lukis macam ni? Salah. Kenapa salah Ryan? Ryan? Sebab dia menjauhi. Sebab menjauhi. Sepatutnya Mendekati. mendekati. Kenapa kena mendekati? Dekati. Sebab kaca lebih tepat Ya, daripada udara. So cikgu lukis sekarang mendekati. Ni. Mendekati. Buat bagi dekat macam tu. Betul ke salah? Betul. 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 Okay. Kalau cikgu lukis, Betul. cerdik lah mereka ni. Lepas vaksin semua cerdik. Okey. Tak efek. Ni. Kalau cikgu lukis ni garisan lurus. Ni tengok. Ni hak asal. Cikgu lukis lurus macam ni. Betul ke salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Sebab bila dia masuk dua medium yang berbeza, cahaya tu kena bengkok. Kita tak kata bengkok. Sign kita kata pembiasan, dibiaskan. Boleh faham setakat tu? Yes. Good. Boleh. Okay, cuba jawab. Class point X. Option ni apa cikgu? A, B atau C? Tapi dekat ni tak ada ABC pun. Baik. Ada. Kawan kamu jawab. Ada ke tak ada? Ada. Saya ada. Ada. Jadi tak ada pun cikgu. Lain lambat Saya- kot. Bukan ABC tu jawab untuk apa? Tak ada pun kat sini. Tu ada. Wow. Oh, okey. Boleh. Boleh. Okey, ada masa lebih kurang cikgu bagi 30 saat lah. Lepas tu kita stop. Ramai jawab A. 5 orang jawab A. 6 orang jawab A. Confident ni, 7 orang jawab A. Betul ni? Confident. Ingat betul. Okay, cikgu close submission. Okay, kita tengok. Udara pi ke kaca. Kaca lebih tumpat, sepatutnya mendekati garis normal. So, jawapan yang terbaik adalah A. Memang betul. So, tahniah semua betul kan? Hebat. Anak murid hari ni semua hebat. Okay. Ni adalah uji minda 3. Yang ni kita sembang saja. Tengok belah kiri apa jadi dengan straw tu? Lurus. Belah kiri. Kiri. Dia bengkok sikit. Bengkok. Kenapa Dia bengkok? bengkok. Dia ada Sebab lagi. ada Dia cahaya terbias. Terbias. Sebab cahaya bergerak dari udara ke dalam air. air. Good. Belah kanan nampak lurus. Okay, next. Ini kita bincang saja. Soalan A, apakah perbezaan yang diperhatikan? Ni kamu dah jawab tak Sat? Yang belah kiri straw bengkok, belah kanan straw lurus. Okey, B, namakan fenomena. Jawapan? Pembiasan cahaya. Okey, nanti tulis saja jawapan. Pembiasan cahaya. Kita lihat kat sini. Fenomena pembiasan cahaya. Okey, good. Nombor 3. Isikan tempat kosong dengan menerangkan fenomena. Pembengkokan cahaya dipanggil Pembiasan. Pembiasan. Okey, sambung. Siapa nak jawab? Fenomena ini adalah disebabkan oleh perubahan laju cahaya melalui dua medium yang berlainan. Berlainan ketepatan. Good. Betul. Betul. Hebat. So cikgu dah ulang banyak kali tadi. Dalam benda kita belajar hari ni mesti ada perkataan pembiasan, mesti ada perkataan halaju cahaya, mesti ada perkataan dua medium dan juga ketumpatan. Kan kita bincang ni lebih ataupun kurang tumpat. Good. Okey, yang ni cikgu akan bagi dekat dalam Telegram. Boleh? Boleh. Okey.
Alright.